Ha? A'udzubillahi minasyaitonir Tisu rajim. tak ada ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana kita masih lagi dikurniakan kesihatan yang baik, insya-Allah. Semoga kita semua dirahmati Allah sentiasa, insya-Allah. Jadi pada malam ni, insya-Allah, seperti mana kita maklumkan semalam untuk pengetahuan semua, tetamu kita sepatutnya yang kita pada malam ni adalah Ustaz Samsul Abu Hassan Al-Syari, merupakan panelis Akademi Al-Quran Ibu 3. Tetapi kepada perempuan sekalian, tentang tadi dapat berita tentang kepada saya bahawa Ustaz Samsul tak dapat bersama kita pada malam ni kerana saudara dia, keluarga dia baru petang tadi dia dapat tahu kata positif COVID, dan ada beberapa orang yang menyebabkan terpaksa diasingkan, yang positif untuk kuarantin, yang aktif untuk dibawa untuk dia jaga, dan buat swab test, dan banyaklah urusan yang perlu diselesaikan, yang kami sebagainya menyebabkan dia tak dapat bersama kita pada malam ni. Tapi tak apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah pada malam ni walaupun Ustaz asal dia itu Ustaz Samsul Abu Hassan Al-Syari tak dapat kita, tetapi alhamdulillah Ustaz Muhammad Laiman kita, tuan ingat pernah bersama kita pada 11 Disember yang lepas. Dah pernah sekali bersama kita pada 11 Disember yang lepas. Kita juga kepada Ustaz Samsul Abu Hassan, iaitu bekas pakar SPE Negeri Tebal, merupakan anak murid kami di SPE Negeri Tebal, sudi untuk bersama kita pada malam ni, alhamdulillah. Jadi nampaknya Ustaz Muhammad Yazid pun dah berada bersama dalam komit ni. Jadi insya-Allah mudah-mudah hadir, walaupun sebahagian kawan kita masih lagi dalam proses nak menyertai, nak join komit ni. Jadi insya-Allah kita boleh mulakan sekarang. Jadi marilah sama-sama kita buka program kita pada malam ni dengan sama-sama kita membaca lagi Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah seperti mana setiap hari kita dah biasa, begitu juga dengan Ustaz kita, Ustaz Muhammad Aziz pun dah pernah bersama kita sekali pada 11 Disember lepas. Jadi dah tahu bagaimana pelaksanaan program ni, apa tujuannya, dan semua pun dah tahu. Jadi insya-Allah kita tak perlu menerangkannya dengan lebih panjang lebar, dan kita boleh terus cerita dan untuk mengisi program kita pada malam ni, di mana insya-Allah kita akan sambung lagi bacaan Al-Quran kedua muka surat kita pada malam ni, di mana kita akan sambung lagi bacaan surah An-Nur, di mana pada malam ni kita akan baca surah An-Nur ayat yang ke-37 sampai 53, muka surat muka surat 335 dan juga 355 dan juga 356. Muka surat 355 dan juga 356, insya-Allah. Seterusnya kita akan dengar dalam bacaan ni, maksudnya kita akan dengar bacaan yang Ustaz dan kita akan ikut sama-sama di rumah, insya-Allah. Selepas tu insya-Allah saya akan bacakan dia punya terjemahan ayat yang berkenaan,
supaya memberi peluang pada ustaz untuk mengambil nafas ataupun bersedia untuk slot kurten yang seterusnya, itu kuliah pada jam 10 kita kurten. Jadi insyaAllah kita akan dengar kuliah dari ustaz dan seterusnya kita akan berinteraksi dengan ustaz seperti biasa insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau tuan-tuan dah bersedia, bolehlah buka mushaf Al-Quran, muka surat 355 dan juga 356 insyaAllah. Yang mana nak tengok pada skrin pun boleh, insyaAllah saya akan tayangkan ayat-ayat berkenaan untuk kita baca bersama pada malam ni. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini menyebut Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yazid Sulaiman untuk meneruskan program kita siri yang ke-177 pada malam ni. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan terus membaca surah An-Nur bermula pada ayat 37 hingga 37 hingga 53 insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله الله من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعتاد بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من
جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dapat sama-sama lagi pada malam ni dah dapat membaca dua lagi muka surat Al-Quran, di mana kita pada malam ni dah baca surah An-Nur ayat 37 sampai 53 insya-Allah. Jadi seterusnya insya-Allah saya akan membaca terjemahan pada ayat yang kita baca tadi, iaitu ayat 37 sehingga 53, agar semoga dengan itu dapatlah kita memahami apa yang terkandung dalam firman Allah dalam surah ini, supaya dengan itu sekurang-kurangnya kita tahu apa yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya insya-Allah. Jadi untuk ayat 37 saya akan bacakan terjemahannya sekarang.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon perlindungan Allah dari syaitan najam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli daripada mengingat Allah, mendirikan solat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi goncang hari kiamat. Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka perbuat. Dan agar dia menambah kurnianya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki tanpa batas. Dan orang-orang kafir, perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah datar yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi, tidak ada apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna. Dan Allah sangat cepat perhitungannya. Atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gelita di lautan yang dalam. Yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Di atasnya ada lagi gelap awan gelap. Itulah gelap gelita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya hampir tidak dapat dilihat. Barang siapa tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Tidakkah engkau Muhammad tahu bahawa kepada Allah lah bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi. Dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing semuanya telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk. Tidakkah engkau melihat bahawa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar daripada celah-celahnya. Dan dia menurunkan butiran-butiran ais dari langit, iaitu daripada gumpulan-gumpulan awan seperti gunung ganang. Maka ditimpakannya butiran ais itu kepada siapa yang dia kehendaki dan dihindarkannya daripada siapa yang dikehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Allah menggantikan malam dan siang. Sesungguhnya demikian itu pasti terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan yang tajam. Dan Allah menciptakan semua jenis haiwan daripada air. Maka sebahagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebahagian berjalan dengan 2 kaki. Sedangkan sebahagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Dan Allah memberi petunjuk siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Dan mereka orang-orang munafik berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad dan kami mentaati kedua-duanya. Kemudian sebahagian daripada mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebahagian dari mereka menolak untuk datang. Tetapi jika kebenaran di pihak mereka, mereka datang kepadanya Rasul dengan patuh. Adakah ketidakhadiran mereka kerana dalam hati mereka ada penyakit dan mereka kerana mereka ragu-ragu atau kerana mereka takut kalau Allah dan Rasulnya berlaku zalim kepada mereka. Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Hanya orang-orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang bersungguh. Sehingga jika engkau suruh mereka berperang, pasti mereka akan pergi. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu bersumpah kerana yang diminta adalah ketaatan yang baik. Sesungguhnya
Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Sadaqallahul azim. Demikianlah firman Allah yang Maha Agung. Jadi tuan-tuan, kita dah dapat mendengar terjemahan daripada surah An-Nur ayat 37 sampai 53. InsyaAllah semoga kita dapat memahami apa yang Allah firmankan yang kita baca sebentar tadi. InsyaAllah sedikit sebanyak kita akan faham. Jadi seterusnya kita masuk kepada slot kuliah jam 10 kita. Jadi saya dengan ini mempersilakan Ustaz Muhammad Yazid Sulaiman untuk memberikan kuliah, insyaAllah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillah. Semuanya marilah sama-sama merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah inayahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang sama-sama kita berkumpul secara maya pada malam ini, insya-Allah. Jadi pada malam ini saya diberitahu secara oleh Tuan Haji Ibrahim untuk menggantikan Ustaz Samsul itu senior sekolah dulu. Jadi minta maaf banyak-banyak, memang tak prepare pun agak ni. Tazkirah. Jadi insyaAllah saya harap apa yang saya sampaikan pada malam ini sedikit sebanyak dapat memberikan input kepada kita. Sebelum itu yang saya kaitkan semua hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan guru, para asatizah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Jadi alhamdulillah kita sudah selesai membaca Al-Quran daripada surah An-Nur kita tadi secara berjemaah. Mana pada malam ini mungkin rasa sejuk sikit kan. Hujan, angin sepoi-sepoi bahasa. Dan kata kalau kata hujan sejuk-sejuk ni, bunyi hujan, sedap tarik selimutnya. Jam pula pukul 10 dah. Tapi alhamdulillah ibu dan ayah-ayah, hadirin dan hadirat pada malam ini masih sudi untuk kita bersama di dalam program generasi Al-Quran ini. Yang mana pada kali pertama hari itu saya tak ingat episod siri yang keberapa, yang tu pun dah beratus dah. Jadi pada malam ini lagilah beratus. Barat kalau kata drama tu, drama sinetron lah. Drama sinetron ni memang 300 episod tak habis lagi. Jadi alhamdulillah. Jadi program ini diteruskan lagi sampai ke hari ini, dan kita doa semoga ianya menjadi satu tanda aras kepada usaha-usaha komuniti di tempat-tempat lain untuk mengadakan program seperti ini. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini bukanlah saya nak bercakap panjang sangat, memandangkan kita pun tak prepare sangat. Jadi cuma yang saya nak ingatkan diri saya dan juga
ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, tentang pentingnya kita menjaga kesihatan diri kita. Kesihatan ini merupakan satu nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Yang kadang-kadang bila kita berada dalam keadaan sihat, kita terlupa yang kita tu sihat. Oh, dia tak juga pun ya. Sihat tu pun sihat tu dah. Sebab apa? Sebab kesihatan ini perlu kita jaga. Rasulullah sering mengingatkan kepada kita, banyaklah dalam hadis-hadis tentang pentingnya kita menjaga kesihatan diri kita. Time dah ni, kita tengok sekarang ini kita diuji dengan pelbagai penyakit. Belum habis lagi COVID-19. Kluster ni, kluster tu, keluar kluster baru pula. Sebelum ni macam-macam. Omicron, Megatron. Dalam macam Transformer. Berbagai penyakit. Dan baru-baru ini juga ada satu, kita kata apa, gejala, bukan gejala lah. Penyakit yang menyerang secara melalui udara. Jadi menyebabkan berlakunya pada diri kita tu muntah-muntah, kemudian pening, demam dan sebagainya. Jadi kita sekarang ini diuji dengan kesakitan. Jadi kita yang sihat ini perlu menjaga kesihatan diri kita. Baik, jadi apa yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian tentang tips menjaga kesihatan diri dan hidup sihat mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan satu contoh ikutan yang terbaik kepada kita. Jadi yang paling baik adalah kita ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ni pun saya dapat daripada blog lah. Tak ada nak buat kitab apa, tak ada lah. Jadi baik ya. Jadi mungkin ibu-ibu dan ayah-ayah pun pernah mendengar tips ni dalam kuliah-kuliah, dalam tazkirah dan sebagainya. Jadi pada malam ini kita hanya biasa nak kembali ingat, mengingati sesama kita. Jadi yang pertama dijelaskan di sini adalah tentang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga kesihatan. Ialah yang pertama, selalu bangun sebelum subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bangun sebelum subuh. Beza dengan kita. Kita bangun selepas subuh. Saya tak kata kat orang lain lah, saya kata kat saya sendiri lah. Mungkin ibu-ibu dan ayah-ayah awal bangun. Sekarang ni pula alhamdulillah subuh lambat. Jadi kalau kata bangun pukul 6 pun dan lagi kita nak bersiap, mandi, siapkan diri dan sebagainya untuk solat subuh. Boleh pergi solat secara berjemaah di masjid ataupun surau. Itu yang lebih baik. Jadi Rasulullah SAW ajak kepada kita, yang pertama nak jaga kesihatan, maka kita kena bangun sebelum subuh. Nak menyegarkan badan kita. Yang mana kita dah tidur dah pada malam tadi, kemudian kita bangun, kita segarkan badan dan bersedia untuk solat subuh. Boleh buat qiyamul lail lagi lah, dan buat solat tahajud dan buat solat hajat, sempat buat solat taubat dan sebagainya. Itu lebih baik. Tapi kalau kata kita nak jaga kesihatan, maka elokkan kita bangun lambat lah. Senang kata bangun lambat. Malam-malam overnight kan. Biasalah zaman-zaman kita bekerja, ayah sendirilah. Kadang pukul 2, pukul 3 baru tidur. Bukan buat kerja sangat pun. Buat kerja juga. Tengok YouTube. Jadi kerja, dia jadi sambil kerja. Tu jadi tidur lambat tu.
Esok mula kadang nak pergi kerja bangun, jadi mengantuk. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga kesihatan adalah dengan aktif menjaga kebersihan. Kebersihan kena jaga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maksudnya kebersihan diri kita. Bila mai hari Jumaat, potonglah kuku, boleh cukur segala bulu-bulu yang sunat dicukur. Ini adalah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga kesihatan, iaitu dengan menjaga kebersihan diri kita. Dan juga rajin-rajinlah kita mandi. Mandi ini dapat menyegarkan badan. Dan ini pula musim panas. Kadang-kadang kita rasa kepala tu sangat sakit. Saya tak kata orang lain, saya sendiri lah. Kadang-kadang bila kita duduk di luar, outdoor, sekejap, tetapi rasa sakitnya kepala tu, rasa macam terlalu sakit. Tak tahu nak abang sakit macam mana. Jadi banyakkanlah kita mandi untuk mendapat kesegaran badan dan juga membersihkan diri kita secara otomatik. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan berlebihan. Sering kita ingat dan sering kita nampak di dinding kantin ke, dewan makan ke, berhentilah makan sebelum kenyang. Makan, rasa dah cukup, kita berhenti. Bukan sampai tunggu kenyang. Orang kita kata, tak kenyang itu. Tak belahak itu. Dia nak tunggu belahak itu. Kan? Makan 3 pinggan tak belahak lagi. Cara makan lagi. Nak tunggu belahak tu. Dia kata belahak tu syarat kenyang. Tak boleh macam tu. Jadi Rasulullah SAW ajak kepada kita mengambil makanan dengan kuantiti yang seadanya. Bukan menghentam. Bahkan dengan kuantiti yang sangat banyak. Dan ni pula musim kenduri. Dulu zaman PKP yang masa tak boleh buat kenduri tu, tak ada kenduri. Menikah ni kalau senang. Pergi debat agama, menikah, balik, bagi kepada jiran-jiran. Kan, bukui. Dan ni kenduri. Jadi pakat pergi kenduri. Sehari kadang-kadang sampai 4-5 kenduri. 4-5 kenduri tu. Semuanya hentam nasi minyak. Tu dia. Jadi kena jaga. Kena banyak juga. Walaupun musim kenduri, tapi kuantiti makanan yang kita makan itu perlulah kita ambil seadanya. Mungkin ibu-ibu dan ayah-ayah tak makan banyak pun. Saya yang kata makan banyak ni mungkin saya lah. Okey, baik. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW menjaga kesihatan diri dengan gemar berjalan kaki. Rasulullah suka exercise, suka berjalan. Kadang-kadang rumah kita dengan masjid ataupun surau, kita boleh nampak daripada jauh. Jaraknya kadang-kadang dalam 50 meter, 30 meter. Tapi dia ambil kunci kereta, ambil kunci motor, start, naik motor. Tak mau. Dia kata jalan kaki tak mau. Kan? Naik motor kok. Dekat walaupun nampak lah. Saya tak kata orang lain, kata saya sendiri ya. Malas je nak berjalan tu. Sedangkan berjalan itu juga sebenarnya ianya dapat memberikan satu latihan, exercise kepada diri kita. Nak exercise yang macam jogging, tak tu, kalau kata tak ada masa, memang susah lah. Jadi masanya bila? Ketika pergi ke masjid, pergi ke surau. Jadi Ibrahim tak apa lah, ada banyak masa. Dia jogging, banyak gunung. Tengok kadang-kadang tu, banyak gunung motor kan. Jadi Alhamdulillah.
Allah masih lagi berikan kesihatan kepada kita. Boleh buat perkara-perkara yang kita suka. Okay, baik. Jadi yang kelima, tuan dan perempuan sekalian, ibu-ibu dan ayah-ayah muslimin muslimat rahimakumullah, yang kelima adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pemarah. Apa kena marah dengan kesihatan? Sebenarnya ada kena-mengena. Ada kena-mengena. Sebab apa? Sebab bila kita kata tentang marah ini, ia melibatkan tentang jiwa kita. Jadi jiwa ini perlu dijaga. Kita perlu membersihkan jiwa kita daripada api kemarahan. Barulah kita tak stres, barulah kita rasa lapang. Dan insya-Allah bila dengan tak stresnya kita, baru kita akan rasa nikmat kesihatan dan juga kesegaran, insya-Allah. Kadang-kadang bila kita tengok orang yang stres, bila stres ni mula dia nak marah, mungkin jiwanya tu ada lah tu. Kadang-kadang suami isteri ada kita kata apa, perselisihan lah. Jadi tuan nak marah, suami nak marah isteri, isteri nak marah suami. Jadi benda-benda ini perlu dielakkan. Biasa memang marah akan ada juga. Kopi tawar marah, tom yam tak rasa tom yam, sekali makan rasa sup marah juga. Kira nak marah. Jadi kena kurangkan marah. Jadi Rasulullah ajak kita supaya jangan kita jadi pemarah. Jangan kita ada perasaan yang marah dalam diri kita. Sebab tu Rasulullah ajak apa? Bila kita marah, time kita berdiri, maka kita duduk. Dan apabila kita duduk, maka kita baring. Ini sebenarnya dapat meredakan kemarahan kita. Jadi saya rasa ibu-ibu dan ayah-ayah pun tahu dah tentang benda tu lah. Sebab marah ini daripada syaitan. Jadi seeloknya bila kita marah, kita ambil air sembahyang bagi menyejukkan api kemarahan dalam diri kita. Baik, yang keenam ialah Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, iaitu tentang sentiasa optimis dan tidak putus asa. Dalam apa yang kita lakukan, kita mesti ada target. Kita kena istiqamah. Tak kira lah dalam ibadah, dalam pekerjaan, semuanya kita kena ada optimis. Iaitu jangan putus asa. Setengah orang diuji dengan satu ujian yang sangat hebat, yang sangat dahsyat. Tapi kita tidak putus asa. Baru-baru ni berlaku banjir di kawasan Selangor yang sangat teruk. Kalau kata kita diuji, bahkan mereka itu diuji lebih teruk daripada kita. Habis segala harta benda. Tak ada. Kita takat motor hilang sebiji kan. Mereka bukan kata motor, kereta, kosyen, TV, semua tak ada belakang. Jadi kita kena ingat bahawa bila kita diuji, maka ada orang yang lebih hebat lagi ujiannya daripada kita. Jadi kita kena sentiasa optimis dan juga tidak putus asa. Baik. Dan seterusnya yang ketujuh, Rasulullah SAW menjaga kesihatan, iaitu dengan tidak pernah iri hati, hasad, dengki. Yang ini mengenai hati kita. Jadi hati kita ini juga perlu dijaga. Bila kita tengok orang buat kebaikan, di dalam hati kita kata, ni saja tunjuk baik itu. Maksudnya ada sesuatu di dalam hati kita yang kita perlu perbaiki. Itu menunjukkan bahawa di dalam hati kita ini terdapat perasaan iri hati. Kalau iri hati nak jadi baik, macam orang yang buat kebaikan, kita pun nak jadi baik macam dia juga. Itu tak menjadi masalah. Tapi yang ni yang kata iri hati, kita melihat tengok, ni satu masalah. Maksudnya masalah dengan hati kita. Jadi bila kata
berkaitan dengan penyakit hati ini, maka kita kena baiki diri kita. Okay. Dan akhir sekali yang ke-8, 8 saja pada malam ini, bukanlah banyak sangat, 8 saja, iaitu jadilah pemaaf. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahawa untuk diri kita sentiasa sihat, sentiasa cerdas, kena jadi seorang yang pemaaf. Sentiasa memaafkan kesalahan orang lain. Jangan kita rasa kita betul semua. Hang tak berhak untuk minta maaf dengan aku. Aku tidak akan maafkan engkau. Oh, itu dia. Betul sekali ya. Siapa kita untuk tidak memaafkan orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita. Jadi Rasulullah SAW ajak kepada kita, jadilah seorang yang pemaaf. Bila kita memaafkan dosa, maksudnya kesalahan orang lain, insya-Allah hidup kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan jadi seorang yang kita kata apa? Maksudnya yang tidak pemaaf lah. Maksudnya bila kita ni jadi pemaaf, maka orang pun akan senang dengan kita. Jadi insya-Allah bila kita jadi seorang pemaaf, maka Rasulullah SAW beritahu, insya-Allah kita akan jadi seorang yang sihat tubuh badan, bahkan bukan saja fizikal, rohani dan juga jasmani, semua sekali lah. Semuanya akan sihat insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu pada malam ini. InsyaAllah semoga apa yang saya sampaikan tadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah mengenai penjagaan kesihatan mengikut cara Rasulullah, walaupun ianya nampak mudah, tetapi untuk dilaksanakan ia memerlukan satu kekuatan jasmani dan rohani, insya-Allah. Jadi saya minta maaf banyak-banyak jika ada yang terkurang. Pada malam ini lebih kepada bidang terjun seorang mejud. Jadi saya mohon maaf jika ada kesilapan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di sesi yang akan datang. InsyaAllah jika ada rezeki. Saya sudahi dahulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana Ustaz Muhammad Yazid sebutkan tadi, malam ni merupakan malam yang merupakan Ustaz bertindak sebagai bidan terjun. Tetapi Alhamdulillah saya tengok keterangan dalam menyampaikan tazkirah tadi dapat memberikan butiran-butiran yang sangat baik untuk kita fahami dan dapat kita dengar dan mungkin kita boleh amalkan nanti insya-Allah. Jadi sangat jelas apa yang disampaikan mengenai tips menjaga kesihatan mengikut sebagaimana Rasulullah ikut sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam mana saya boleh terkeluar ni daripada Google Meet ni, masuk balik ni. Ustaz sekejap dah. Sebelum tu, seperti mana yang saya maklumkan tadi, sebenarnya pada malam ni giliran Ustaz Syamsul Abu Hassan untuk bersama dengan kita, tetapi Ustaz ada masalah dengan COVID di rumah dan menyebabkan baru petang ni dapat tahu, jadi tak dapat bersiaran bersama kita.
InsyaAllah Ustaz akan Ustaz Samsul Asy'ari, Syamsul Abu Hasan Asy'ari, kita akan bersama kita pada masa yang lain, insyaAllah nanti kita akan aturkan. Jadi Ustaz kata sebutkan tadi, Ustaz menyertai program malam ni merupakan panggilan last minute. Dekat pukul 7 tadi dah saya orang pagi. Tinggal lagi 2 jam. Saya beritahu kat Ustaz, ini kata Ustaz Samsul tak dapat sertai dan minta Ustaz menyertai program kita pada malam ni. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kerana kesudian Ustaz untuk bersama kami sekali lagi pada malam ni. Dan tadi sama-sama kita dapat mendengar bacaan Al-Quran daripada Ustaz yang senang untuk kita ikuti. Dan seterusnya kita dapat mendengar tazkirah yang disampaikan oleh Ustaz. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustaz bercakap mengenai apa tip menjaga kesihatan seperti mana yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, 8 tip yang disebutkan tadi. InsyaAllah kita boleh amalkan untuk menjaga kesihatan diri kita masing-masing, insyaAllah. Jadi seterusnya saya nak berikan peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk berinteraksi dengan Ustaz. Jadi seperti mana yang kita dengar pada siri yang sebelum ni, pada 11 Disember yang lepas, Ustaz dulu sebelum ni berkhidmat di SMK Raja Uda, Raja Sungai Arau. Bukan Raja Uda, Sungai Arau SMK. Kemudian baru ya 2022 ni dapat balik ke Seberang Perak Selatan di SMK Batu Kawan kan Ustaz? Ya, SMK Batu Kawan. baru tak apa sebulan. Jadi saya rasa Ustaz sebab apa saya jemput Ustaz pada malam ni, kerana saya rasa Ustaz mungkin ada masa kelapangan, kerana Ustaz mungkin belum sibuk lagi dengan kuliah-kuliah di masjid dan surau, mungkin belum memberikan kuliah di masjid dan surau. Jadi sebab itulah saya rasa banyak ustaz-ustaz lain yang saya cari untuk apa jadi berdan terjun untuk masuk ni, mereka ada kuliah di surau, jadi menyebabkan mereka tak dapat sertai. Jadi saya cuba cari yang mana yang saya rasa masih lagi free, tak ada kuliah di masjid dan surau. Kalau ada kuliah di masjid dan surau memang agak tergesa-gesa jugalah nak masuk, kita punya nak join kita, sebab nanti kuliah maghrib tu kadang-kadang jauh, nak balik tu susah, bagi setengah-setengah Ustaz. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ni saya nak jemput ahli jemaah kita yang lama tak muncul, malam ni muncul, iaitu Puan Rokiah Khalid. Puan Rokiah Khalid, mungkin ada apa-apa nak berinteraksi Ustaz ataupun ada berita, jadi silakan Puan Rokiah Khalid kita. Puan Rokiah kali, adakah? Kalau Puan Rokiah kali belum sedia lagi, nak jemput apa Puan Hajah Salbiah dulu. Silakan Hajah Salbiah. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, macam mana kita nak hilangkan penyakit hati sedang daripada kita berdoa Tuhan? Cara hilang penyakit hati? Hilangkan penyakit hati. Ya. Selain daripada kita berdoa kepada Allah, cara lain untuk kita nak hilangkan penyakit yang ada di hati kita tu. Maksudnya penyakit iri hati, penyakit cemburu, penyakit tak boleh tengok orang lain lebih. Terima kasih Ustaz. Baik. Okay, baik. Terima kasih Jasal Biang. Okay, jadi berkaitan dengan penyakit hati ni, yang kata hati ni adalah satu yang kita kata raja lah kepada badan kita. Mana kita beritahu dalam satu hadis Rasulullah SAW sebut tentang hati ni, jika baik hati, maka baiklah seluruh tubuh kita, untuk kita lah. Maka jika tidak baik dengan hati kita, maka buruklah seluruh
tubuh kita ni, maksudnya diri kita ni. Jadi yang kata hati ni, yang kita kata penyakit hati, memang kadang-kadang ianya adalah satu ujian yang Allah berikan kepada kita. Ada orang senang tengok kejayaan seseorang, dan ada orang yang ada iri hati. Apa saja yang kita buat, ada je yang tak kena. Ada je orang yang rasa dengki, iri hati. Jadi yang saya tahu lah, sebanyak tentang kita kata nak merawat hati kita ini, yang hadis Nabi kata, kalau kata selain daripada kita mohon kepada Allah, memang kalau kata kita boleh berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, tetapkanlah hati kami di atas jalan agamamu. Okay, baik. Jadi banyakkanlah kita membaca ayat suci Al-Quran, dan juga kita mendengar kuliah-kuliah dan sebagainya, kerana ia adalah satu daripada rawatan rohani, maksudnya jiwa kita. Jadi jiwa kita kalau dipenuhi dengan benda-benda ayat-ayat suci Al-Quran, kita selalu dengar ayat suci Al-Quran, zikrullah, dan juga apa-apa sajalah, kuliah, ceramah, tazkirah dan sebagainya, insya-Allah dia sedikit sebanyak akan dapat merawat penyakit hati kita. Benda tu lah. Maksudnya bila hati kita ni sering menerima benda-benda yang baik, maka insya-Allah hati kita akan menjadi baik. Jadi pengalaman saya lah. Kadang-kadang bila kita tak ada benda apa kita buat, tu yang kadang-kadang kita rasa macam ada je benda kita nak komen orang, iri hati dengan orang. Jadi bila kita banyak melibatkan diri dengan benda-benda yang diredai dan diberkati oleh Allah, insya-Allah Allah akan memudahkan diri kita untuk menjadi seorang yang lebih terbuka dan tidak ada perasaan iri hati kepada orang lain, insya-Allah. Jadi itulah yang saya boleh jawab. So, biar harap jawab lah. Terima kasih. Ya. Memang menjawab. Ya. Terima kasih. Ustaz, apa Opik ada Ya, nasyid tau, ubat hati. Oh, apa dia? Opik. Oh, Opik. Opik. Ada nasyid ubat hati. Yalah. Raja Sabiah boleh dengar apa nasyid Opik. Si Opik. Ubat hati. Memanglah. Silakan Haji Yaakob. Jacob sihat lah. Alhamdulillah sihat. Terima kasih Rahim. Telah menafsirkan segala ayat-ayat ini baca oleh Ustaz tadi. Ya. Jadi malam ini saya dah meneruskan satu usaha yang Ustaz berikan tadi, memang baiklah untuk kita semua lah. Jadi dalam tip-tip yang kesihatan yang menurut Rasulullah, Rasulullah tak pernah marah terutama kepada isteri-isterinya, sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya yang berjumpa dengannya. Jadi bagaimana caranya kita hendak menghilangkan sifat marah, juga satu kesalahan yang dilakukan oleh mereka tersebut. Jadi apakah cara yang kita patut lakukan dengan waktu kita marah? Itu saja. Okey, baik. Soalan kita ada itu tentang kita nak kawal kemarahan. Memang kalau dapat dengar apa background belakang ada anak saya di sini bising belakang. Ustaz. Ini juga marah ni. Saya tak bisa. Baik. Ni apa? Banyak. Ada
Ustaz. Ya, Manja lawan. dia tu. Tak sebentar pun dia cari. Dia cari. Tu lah. Kita Pasal dah ayat tak beritahu dah. tahu. Mula-mula dia kata okey. Dia kata tak apa, tak kacau. Kali-kali ketuk kali. Mel. Okay, baik. Tentang persoalan Haji Yaakob tadi, iaitu tentang kemarahan, mengawal kemarahan. Kita sedar bahawa kita manusia, insan yang biasa, insan yang lemah. Kadang-kadang memang kita ini terdapat kekurangan. Kadang-kadang benda sikit pun kita nak marah. Yang tu tak dinafikan lah. Saya sendiri pun kadang jadi macam budak-budak ni lah kan. Buat high sikit kita nak marah. Kadang-kadang benda tak ada benda pun kita nak marah. Jadi kita kena ingat bahawa marah itu datang daripada syaitan. Jadi bila kita banyak marah, maka banyak kali kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala tenangkan diri kita, dan seeloknya selepas itu ambillah air sembahyang untuk kita sejukkan diri kita, tenangkan diri kita. Sebab kadang-kadang bila kita marah, kita akan jadi tak tenang lepas tu. Kita akan sentiasa terfikirkan apa yang kita marah tadi. Kadang-kadang kita jadi menyesal pula. Ini pula tak tenang. Jadi, tidak ada untungnya kadang kita marah. Jadi insya-Allah sama-sama kita perbaiki diri kita. Semoga dapat menjadi seorang yang tidak pemarah. Dan kalau kita marah, cepat-cepat kita cool down balik kan. Kadang-kadang kalau kita tengok budaya orang Arab, mereka ni suka bergaduh. Saya pengalaman, saya pernah tengok sendiri di Mekah. Mereka bergaduh. Tapi bergaduh mereka sat ya. Kadang bertumbuk buku belakang, lepas tu boleh salam balik. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Tu marah cara mereka. Maksudnya cepat untuk mereka perbetulkan keadaan semula. Berbeza dengan kita yang kadang-kadang bila kita marah terbawa-bawa sampai bertahun-tahun kita beza kita. Jadi sangat-sangat elok kalau kata kita dapat menjadikan diri kita ini seorang yang sabar dalam apa jua keadaan, insya-Allah. Kita usahalah kat Allah. Sama lagi kita aja ikut insya-Allah. Haji Yaakob. Tak betul. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Nampak macam mana kesabaran Ustaz menjaga anak-anak. Dia 3 orang ada seorang ni. Mereka makan dengan Ustaz. Mereka makan dengan Ustaz. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, Ustaz saya yang tadi juga bangun-bangun anak pun banyak dan sehingga terpaksa buat ujian tapi negatif. Alhamdulillah, jadi semoga Allah pelihara semua Ustaz dan sekeluarga. Dia wabak. Jadi setengah-setengah negara pun bagi tahu sekarang ni mereka macam COVID ni sekarang ni semua biasa saja. Kita tengok kalau kita biarkan macam sekarang ni dah daripada 2,000 3,000 dah jadi ada setengah-setengah negara lain yang mereka itu sebagai demam biasa dan cuba mana sakit dirawat je tu kan dah balik dah tak pakai ping lah bagilah buah ni Kakak insya-Allah rasanya sejak tuan-tuan dan puan untuk ramai insya-Allah. Jadi kita nak apa sesi kita dah tamat pada waktu ni insya-Allah. Saya nak
tetamu kita untuk malam esok. Kita semua tetamu kita untuk malam esok pula juga seorang bekas pelajar merupakan guru tahfiz di sekolah MRSM Kepala Batas. Merupakan seorang guru tahfiz di MRSM Maltak Rendah Sain Mara Kepala Batas. Merupakan Johan dulu waktu di sekolah merupakan Johan tahfiz peringkat kerajaan. Merupakan seorang Johan peringkat tahfiz nama dekat kenaan adalah Ustaz Muhammad Anwar ni, insya-Allah akan bersama kita. Ustaz yang kena ikut ni Anwar Rusli. Senior. Senior setahun. Memang sangat hebat. Anwar Rusli hebat tu. InsyaAllah akan bersama Ustaz tu. Jadi sebagai Ustaz, Ya. apa program kita malam ni dengan doa. Jadi minta anak-anak ada pun apa kami faham insya-Allah. Jadi silakan semuanya. Baik, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بأعمال سوء الخاتمة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين. اللهم احينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam ini kami mendaftarkan kepada Allah. Ya Allah, ampunkan segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa isteri kami, dosa saudara mara kami, dosa anak-anak kami, dosa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat seluruhnya. Ya Allah, Kau berkatilah usaha kami ini, semoga usaha kami ini mendapat keredaan. Ya Allah, Kau berikan ilmu pengetahuan kepada kami, ya Allah. Dan pengetahuan ini, ya Allah, jadikan kami usaha masyarakat. Ya Allah, hindarilah diri kami daripada bahaya, ya Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. Amin. Amin. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran diucapkan kepada Ustaz Muhammad yang lagi menjadi guru kita walaupun secara bidang kita dapat menyampaikan tazkirah dengan baik dan tenang insya-Allah, dan insya-Allah kami dapat fahami dan insya-Allah saya menyeru kepada kita semua untuk mengamalkan, untuk menjaga kesihatan kita seperti mana yang Rasulullah lakukan. Teruskan lagi program ni pada malam esok dengan Ustaz Rusli bersama kita insya-Allah. Jadi sebagai penutup pada program malam ni, seperti biasa, marilah kita tutup dengan membaca doa khatam Quran secara menasyid insya-Allah. Allahumma arhamna bi
waj'alhu lana إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار waj'alhu lana حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah, selesailah program kita pada malam ni. Sehingga kita jumpa lagi pada malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.